Soalan yang pertama ialah, manakah antara berikut struktur yang terdapat pada sel haiwan dan tumbuhan? A. Membran plasma, B. Dinding sel, C. Kloroplast dan D. Subsel. Berdasarkan rajah ini, kita dapat simpulkan bahawa terdapat beberapa struktur yang sama di dalam sel haiwan dan tumbuhan. Antaranya ialah mitokondrion, jalinan endoplasma kasar, nukleus, jasad Golgi, sitoplasma, membran plasma dan jalinan endoplasma licin. Maka jawapan untuk soalan ini ialah A. Membran plasma. Rajah 3 menunjukkan dua organel X dan Y. Apakah fungsi X dan Y? A. Sintesis protein dan sintesis lipid. B. Mengangkut protein yang telah disintesis. Mengangkut lipid yang telah disintesis. C. Menghasilkan karbohidrat. Menghasilkan protein yang telah disintesis. D. Membungkus protein. Mengangkut protein yang telah disintesis. Untuk pengetahuan semua, organel X ialah jasad Golgi, manakala organel Y pula ialah endoplasma kasar. Organisma X iaitu jasad Golgi terdiri daripada satu timbunan kantung pipis selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Yang kedua, membran baharu ditambah pada satu hujung jasad Golgi dan vesikel digentingkan dari hujung yang satu lagi. Fungsi jasad Golgi ialah memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glikoprotein iaitu gabungan karbohidrat dengan protein. Organisma Y pula terdiri daripada satu sistem rongga ceper berlipat yang bersambung. Membran jalinan endoplasma membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Terdapat dua jenis jalinan endoplasma. Yang pertama, jalinan endoplasma kasar mempunyai ribosom yang terlekat pada permukaannya, manakala jalinan endoplasma licin tidak mempunyai ribosom. Jalinan endoplasma berfungsi sebagai sistem pengangkutan bahan dalam sel. Ianya juga menyediakan permukaan yang luas untuk pelekatan enzim dan tindak balas biokimia. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disinteskan oleh ribosom. Jalinan endoplasma licin pula mensintesis dan mengangkut gliserol dan lipid serta menjalankan detoksifikasi darah dan hasil sampingan metabolisme. Maka jawapan untuk soalan ini ialah D. X untuk membungkus protein manakala Y untuk mengangkut protein yang telah disintesis. Soalan yang ketiga ialah, maklumat di bawah adalah tentang sel tumbuhan. Terbina daripada selulosa, telap sepenuhnya, mengekalkan bentuk sel, memberi sokongan kepada sel. A ialah dinding sel, B membran sel, C pula ialah sitoplasma dan D vakuol. Dinding sel mempunyai satu lapisan luar yang kuat dan tegar. Ianya dibina daripada jentian selulosa dan bersifat telap sepenuhnya. Fungsi dinding sel ialah untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan dan memberikan sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Maka jawapan untuk soalan ini ialah A. Dinding sel. Kita beralih kepada soalan keempat, iaitu soalan percubaan Perak 2008. Jadual 1 menunjukkan komponen-komponen sel, iaitu M. Membran plasma, O. Nukleus, Q. Kloroplast, N. Dinding sel dan C. Sitoplasma. Komponen yang manakah terdapat pada kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan? Yang pertama sekali, yang paling kita boleh nampak ialah dinding sel. Dinding sel secara automatiknya akan dikeluarkan kerana dinding sel hanya untuk sel tumbuhan. Dan nukleus mestinya betul kerana nukleus ni dianggap sebagai macam perumah bagi kedua-dua sel. Nukleus merupakan komponen yang paling besar dalam sel. Ianya berbentuk sfera padat dan dilingkupi membran nukleus yang mempunyai liang. Dan nukleus mengandungi kromosom, nukleolus dan nukleoplasma. Fungsinya untuk mengawal segala aktiviti sel. Membran plasma juga terdapat pada kedua-dua sel. Membran plasma dikenali sebagai membran luar yang menyeliputi keseluruhan kandungan sel. Ianya dibina daripada protein dan fosfolipid. Ianya juga diselaput nipis dan kenyal dan bersifat telap memilih. Kloroplast hanya ada pada sel tumbuhan sahaja. Ianya
salah. Jadi yang jawapan ada pilihan N dan Q juga turut salah. Jadi kita potong C, kita potong D, dan kita potong N, yang ada N dan Q. Jadi punya B, MOP, iaitu M membran plasma, O nukleus, dan P sitoplasma. Sitoplasma ni kita boleh anggap dia sebagai macam ianya bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Ianya terdiri daripada medium seperti jelly yang mengandungi komponen yang terampai dan mengandungi sebatian organik seperti protein, lipid dan karbohidrat, serta sebatian tak organik seperti ion dan ion kalium. Kita beralih kepada soalan 5, percubaan Perak 2008. Rajah 1 menunjukkan satu organel yang terdapat dalam sel haiwan. Namakan organel ini. A. Jasad Golgi, B. Ribosom, C. Mitokondria, dan D. Jalinan endoplasma. Apa yang kita boleh lihat daripada gambar rajah tersebut? Komponen sel itu berbentuk rod ataupun sfera, dan ianya mempunyai jalinan ataupun kita kenali sebagai membran, lapisan membran. Ianya mempunyai dua lapisan membran, iaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat. Okey. Maka ciri-ciri komponen sel ini hanya ada pada mitokondria. Tapi kita simpan dulu jawapan tu. Kita pergi kepada jasad Golgi. Jasad Golgi ianya terdiri daripada satu timbunan kantung pipih yang selari, dan setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Okey. Dan ribosom. Kalau kita nak bandingkan rajah 1 dengan ribosom, dia punya gambar rajah sangatlah berlainan. Ribosom terdiri daripada granul kecil, padat dan berbentuk sfera. Ya, lain. Okey, dan D. Jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma terdiri daripada satu sistem rongga ceper berlipat yang bersambungan. Ianya berbeza kerana pada gambar rajah tersebut ianya mempunyai bentuk rod. Kalau jalinan endoplasma ianya bersambungan. So, ya. Jawapannya ialah C, mitokondria. Kita beralih pada soalan 9, praktis sumatif 2, muka surat 42. Rajah 2 menunjukkan satu sel yang dapat dilihat menerusi mikroskop elektron. A1 nyatakan struktur K. Struktur di sini, ini merupakan sel tumbuhan, dan struktur K berada berdekatan dengan vakuol dengan nukleus. Maka jawapan bagi A1 ialah jasad Golgi. Okay. 2. Nyatakan fungsi struktur K dan N. K kita dah tahu yang ianya merupakan jasad Golgi. Maka K, fungsi bagi jasad Golgi ialah memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glycoprotein. Dan N merupakan mitokondria. Ianya berbentuk sedikit berbeza daripada kloroplas dari segi saiz. Saiz kloroplas lebih kecil daripada mitokondria. Okey. Dan fungsi bagi mitokondria ialah mitokondria merupakan tapak penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. B. Terangkan bagaimana L mengekalkan kesegahan sel. L ialah vakuol. Substan dalam vakuol mengandungi air, bahan larut dan garam mineral. Apabila air meresap masuk ke dalam vakuol akan mengembang.
Vakuum sitoplasma akan menolak ke arah membran plasma dan dinding sel. Ini menghasilkan tekanan segar dalam sel dan mengekalkan kesegaran sel.